Assalamualaikum dan salam Jumaat untuk semua. Ramadan terindah 25 Ramadan kita bertemu. Saya Fitri Yahya. Dan saya Hanif Yusuan. Apa khabar semua? Diharapkan agar anda semua kekal sihat dan bahagia pada hari ini. Jumaat yang penuh barakah untuk kami mulakan di MHI Malaysia hari ini. Jadi ini adalah 7 Mei 2021, Jumaat bersama dengan 25 Ramadan. Telah pun memasuki 5 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Kalau semalam bermula Perintah Kawalan Pergerakan di Selangor, hari ini bermula di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, PKP 3.0. Walaupun kita dah masuk 3.0 tetapi yang memerlukan kepada kecaknaan sebab SOP ni dia boleh berubah. Betul. Kalau mungkin di peringkat yang pertama dulu mungkin ketat ya, tak ada pembukaan sektor ekonomi, tapi kali ini saya nampak contohnya mungkin kedai-kedai rambut ada yang buka dan bazar Ramadan pun di Selangor masih lagi dibenarkan sampai Sabtu ini esok. Tetapi lepas tu tak dibenarkan lagi. Tetapi Masjid Al-Fitri boleh lagi berfungsi mengikut kepada keperluan dan arahan PBT setempat. Masjid-masjid telah pun berubah. Biasanya kalau 10 yang terakhir ini, kalau ikut yang lama, kita dah pun ramai yang akan tidur di masjid. Ya. Tapi kali ini nampaknya pihak berkuasa ataupun mereka yang memantau di masjid pun kena ikut arahan. Contohnya kapasiti masjid ini hanya boleh muat 50 orang. Kalau surau itu boleh muat 40 orang, maka itulah jumlahnya saja. Dan bila sampai orang yang ke-41 akan ditutup, ada pegawai yang bertugas. Jadi kita pun kenalah hormat kepada arahan, hormat kepada apa yang telah pun dikeluarkan oleh Ulul Amri pemerintah Umarak supaya yang matlamat utamanya adalah untuk menjaga keselamatan bersama. Itu dia. Kita menjadikan contoh di beberapa negara lain lah kan, sebelum terkesan dengan pandemik yang masih lagi sedang melanda dunia, terutamanya beberapa negara di luar yang masih lagi sedang berperang akibat daripada kelalaian dari sudut kepatuhan SOP dan juga peraturan-peraturan yang ditetapkan. Jadi itu mungkin antara yang menjadi timbang tara kepada peraturan ini. Tapi saya kira dalam PKP 3.0 ini yang baru diumumkan, yang paling ketara perubahannya adalah berkaitan dengan larangan untuk tidak boleh dine in di restoran dan juga kedai makan. Semalam ramai jugalah yang mengambil kesempatan buat kononnya hari terakhir untuk makan berbuka di luar kan. Bagi mereka di Kuala Lumpur, kawan-kawan yang main bola juga semalam kali terakhir bermain bola di padang sebab hari dah tak boleh. Jadi sektor sukan pun dah ditutup. Jadi macam di Selangor pun tak dibenarkan untuk bersukan secara rekreasi. Berjoging pun tak dibenarkan sepanjang Itulah PKP dia. ini. Dan kita juga kebimbangan juga kepada pengusaha bagi industri yang melibatkan perkahwinan ya. Sebab kalau mengikut kepada trend sebelum ini, jarang PKP ini hanya 2 minggu saja. Betul. Kita bimbang kalau dilanjutkan, mungkin ada orang yang membuat walimah pada hari raya. Sebab itu ya mereka sekarang ini telah pun berbincang sama ada perlu menangguhkan majlis itu ataupun sebaliknya. Okey, itu tentang persiapan dan juga mungkin kita kena buatlah plan A, plan B, plan C. Betul. Sebab sekarang ini boleh berubah bergantung kepada kes-kes yang dilaporkan pada setiap hari. Sebab seandainya ada peningkatan, seandainya ada kluster baru yang diwujudkan, ia akan memberikan impak dan perubahan kepada satu tempat. Bisa kata sekarang ni macam sektor industri, ada yang hanya 30% je datang pejabat kan. Betul. Tapi juga ada industri yang memang memerlukan kepada kapasiti yang penuh, terutama yang melibatkan sektor pengeluaran dan sebagainya. Apa pun kita harapkan yang terbaik. Ramadan ini moga bawa berkah di 10 malam terakhir. Moga dimakbulkan doa, diangkat segala munajat kita untuk bebaskan dunia daripada cengkaman COVID-19. Dan cerita mengenai COVID ini dia seperti biasa akan kita ingatkan setiap hari berkaitan dengan laporan harian, kes-kes terbaru yang dilaporkan. Dan setakat semalam pada 6 Mei 2021 dilaporkan sebanyak 3,551 kes baharu, masih lagi meningkat dengan jumlah kes tempatan 3,535 dan selebihnya adalah kes import. Kes sembuh dengan 4 angka juga masih lagi 2,709, manakala kes kematian baru agak membimbangkan dengan 19 kes kematian semalam sahaja. Dan ini menjadikan jumlah kematian di Malaysia 1,610 dan dengan jumlah terkumpul akumulatif ialah yang dapat kita saksikan sekarang ini 427,927. Yang mana perhatikan kepada Pulau Pinang juga sekarang ini difahamkan sedang memantau dan juga berunding dengan MKN sama ada perlu dilaksanakan PKP dengan peningkatan kes ya. Dapat kita saksikan kes dia dilaporkan 305, agak tinggi juga berbanding kalau tidak Selangor masih lagi 1,000 lebih. Dan juga jumlah yang signifikan di Johor, Kuala Lumpur dan Perak. Dan Perlis pun sebenarnya ini kosong. Tetapi kalau meningkat pada rekodnya dah pun ada 3 kes dan jumlah yang signifikan juga berlaku di Kelantan. Serta Sarawak jangan dilupakan, Sarawak. 391 kes dan Sabah 69 kes. Dan ini laporan terhadap kluster-kluster baharu
yang dilaporkan semalam. Mungkin ini sangat penting bagi kita untuk lihat sekiranya ia masih lagi berlaku berdekatan dengan kita, jalan-jalan ataupun di kawasan-kawasan yang berdekatan, terutamanya di Selangor, Sabah juga ada di sana tadi, termasuklah Sarawak dan juga Kelantan. Dan ada juga laporan mengatakan bahawa kadar kebolehjangkitan ataupun RO masih lagi di tahap yang membimbangkan apabila ianya dilaporkan 1.07 pada ketika ini, dengan beberapa negeri terutamanya Selangor dan juga Kelantan mempunyai kadar RO yang lebih tinggi daripada paras purata. Dan ini mungkin menjawab kepada persoalan kita kenapa kes makin tinggi dengan mudah merebak pada ketika ini dengan cepat, dan itu pentingnya penjarakan fizikal, memakai pelitup muka sepanjang masa dalam memastikan bahawa sekiranya ada virus itu di kalangan kita, kita mampu untuk sekurang-kurangnya mengelak dan terhindar daripada dijangkiti. Pakai pelitup muka dan sentiasa cuci tangan pada tahap yang terbaik, dan elak ke tempat-tempat yang anda rasa berisiko untuk membawa kepada kemudaratan. Baik, paparan akhbar, kita mulakan paparan di Berita Harian. Okey, Berita Harian bersama dengan saya. Di muka hadapan ini dipaparkan berkaitan dengan pelajar IPT balik kampus wajib kuarantin semula 10 hari selepas pulang dari kampung. Tetapi itu anda boleh bacakan di halaman hadapan. Pilihan penerbit pada ketika ini adalah berkaitan dengan industri hiburan. Ini di halaman ke-59 berkaitan dengan kebenaran penggambaran di dalam daerah PKP. Syarikat produksi wajib mohon SPP khas untuk meneruskan penggambaran. Ini menurut Perbadan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, yang mewajibkan syarikat produksi memohon sijil perakuan penggambaran filem khas, iaitu dia SPP khas, bagi memastikan sektor industri kreatif terus bernafas demi kelangsungan hidup warga penggiat seni. Ini antara kebimbangan juga berkaitan dengan Perintah Kawalan Pergerakan yang baru sahaja dikuatkuasakan ini. Dan menurut Ketua Pegawai Operasi FINAS, Ahmad Idham Ahmad Nazri, permohonan diwajibkan ke atas syarikat produksi yang ingin meneruskan penggambaran di kawasan PKP seperti Selangor, Kuala Lumpur, Perak, Johor dan Terengganu yang bermula semalam hingga 20 Mei ini mengikut negeri masing-masing. Dan katanya objektif SPP khas ini dikeluarkan bertujuan memudahkan FINAS untuk memantau segala aktiviti yang dilakukan, mengesan syarikat produksi mana yang terlibat, pelakon mana yang terlibat dan siapa kru yang terlibat di dalam penggambaran ini. Okey, itu di Berita Harian. Anda boleh dapatkan untuk baca dengan lebih lanjut. Okey, paparan di Metro saya kongsikan. Peniaga kecil penjajah terkesan. Dan ini pengumuman kerajaan melaksanakan PKP di Kuala Lumpur dan 6 daerah di Selangor dalam tempoh singkat memberi impak kepada peniaga dan penjajah yang mempunyai kedai fizikal. Dan Presiden Gabungan Persatuan Peniaga dan Penjajah Malaysia, Datuk Seri Rosli Sulaiman berkata, kebanyakan peniaga mengalami penyusutan pelanggan yang ketara susulan pelaksanaan perintah, dan itu yang bermula semalam di Selangor dan hari ini di Ibu Negara. Disebabkan itu, golongan berkenaan menjinakkan diri dalam era perniagaan digital untuk mempromosikan produk masing-masing. Tapi itulah dia, bagi kita semasa ada kongsikan tentang mereka yang terlibat dalam sektor, misalnya kata orang kurang upaya yang terlibat urut kaki ke ataupun refleksologi. Jadi mereka ni tak dapat buat secara online macam mana sekalipun, kena juga dengan sentuhan fizikal. Jadi apa yang dapat kita bantu, sebab mereka ni dah pun terkesan tak boleh buat selama lebih kurang 2 bulan kan. Jadi pekerja harus digajikan dan sebagainya. Mungkin ini peluang ataupun perlu dapatkan satu insentif, sebab mereka ni juga ada yang keterbatasan yang tak dapat melihat ya. Jadi macam mana mereka nak meneruskan kelangsungan hidup seandainya tidak diberikan operasi. Mungkin ada pematuhan SOP yang ketat dapat kita laksanakan demi survival bersama. Okey, itu paparan di Metro. Okey, saya teruskan ini di NST berkaitan dengan laporan yang dilaporkan baru ini. Okey, di muka hadapannya berkaitan dengan mixed fortunes, berkaitan dengan kedai makan dan sebagainya. Tapi pilihan kita adalah di halaman ke-12. Ini kita difahamkan dan dimaklumkan dengan bazar yang telah pun tidak dibenarkan di Selangor sehingga esok sahaja dibenarkan, kemudian tidak boleh lagi. Tetapi di Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, bazaars to go on in KL. Ramadan bazaars will open from 3 p.m. to 8 p.m. and Aidilfitri bazaars from 10 a.m. to 10 p.m. Ramadan and Aidilfitri bazaars will continue to operate in Kuala Lumpur during the 14 Days Movement Control Order (MCO), which begins in the capital today. Federal Territories Minister Tan Sri Anwar Musa said Ramadan bazaars would run from 3 p.m. to 8 p.m. while Aidilfitri bazaars would operate from 10 a.m. to 10 p.m. Ini pengumuman yang dilaporkan kerana kita memang dimaklumkan ketika sidang media baru-baru ini mengatakan bahawa kuasa untuk menentukan sama ada bazar ini boleh dibuka, dijalankan atau tidak memang diserahkan sepenuhnya kepada pihak berkuasa tempatan
milik kerajaan negeri masing-masing. Jadi di Selangor tidak dibenarkan lagi sehingga esok, manakala di Kuala Lumpur dibenarkan untuk beroperasi sepenuhnya dengan kadar kepatuhan yang tinggi. Okey. Itu di Berita Harian Metro dan juga NST. Telah pun kita kongsikan. Nanti kita akan berbincang lebih lanjut terutama untuk mengetahui tentang bagaimana perkembangan untuk memantau situasi ketika Aidilfitri di Malaysia ini. Juga bagaimana dengan kita nak gerakkan keilmuan tentang kewajipan Muslim, tentang zakat, tentang keperluan untuk berinfak dan sebagainya. Okey, kita nak berhenti seketika. Teruskan bersama kami di MHI. Pada kehidupan norma baru ini, penggunaan pelitup muka sama ada jenis pakai buang atau fabrik sangatlah penting dalam membendung penularan virus COVID-19. Cara memakai pelitup muka adalah sangat penting. Ramai yang tidak memakai pelitup muka dengan betul. Ilyas, kita tidak boleh pakai pelitup muka di bawah hidung. Salah tu. Bukan begitu, Ilyas. Lihat bagaimana Sheila memakai pelitup muka. Pastikan ianya menutup hidung dan mulut sepenuhnya. Pemakaian pelitup muka yang betul dapat mengurangkan risiko jangkitan. Ramai yang tidak tahu cara menyimpan pelitup muka yang betul, terutamanya semasa makan. Kita tidak boleh meletakkannya di bawah dagu ataupun disangkut pada telinga. Disisip di lengan atau siku pun tidak boleh. Contohilah Alia yang menyimpan pelitup mukanya dalam beg plastik. Pelitup muka pakai buang hanya boleh dipakai sekali sahaja dan tidak melebihi 8 jam. Bagi yang bergejala, pelitup muka pakai buang perlu ditukar selepas 4 jam. Setiap pelitup muka harus ditukar apabila permukaan dalam basah atau lembap. Bagaimana pula dengan pelitup muka yang telah diguna? Pelitup muka pakai buang perlu dibuang dengan cara yang betul. Pegang pada tali atau loop pelitup muka dan tanggalkan. Seterusnya, masukkan dalam beg plastik dan buang ke dalam tong sampah yang bertutup. Pastikan anda mencuci tangan dengan air dan sabun selepas membuang pelitup muka. Manakala pelitup muka fabrik perlu dibasuh dengan sabun pencuci sekurang-kurangnya sekali dalam sehari. Jangan lupa untuk sidai dan keringkan. Selesai. Mudah sahaja kan? Pemakaian pelitup muka perlulah mengikut kesesuaian keadaan. Sheila, pelitup muka tidak perlu dipakai sekiranya kita memandu kereta bersendirian. Begitu juga ketika kita bersenam seperti berjoging. Ianya boleh mengganggu pernafasan kita. Pelitup muka wajib dipakai di tempat-tempat awam. Setiap orang mesti memakai pelitup muka semasa berada di luar rumah. Lupa? Rimas? Jangan dijadikan alasan untuk tidak memakai pelitup muka. Jangan leka dan alpa. Kita belum menang. Dalam pelbagai arena termasuk berjuang untuk memutuskan rangkaian COVID-19 dan juga menang dalam usaha untuk jihad melawan hawa nafsu, terutama dalam detik akhir kita. Sebab inilah Jumaat yang terakhir Ramadan, kita banyakkan berdoa moga-moga dipermudahkan segala urusan. Baik, itu juga nak meninjau bagaimana persiapan NADMA, Agensi Pengurusan Bencana Negara, menjelang Aidilfitri, sebab kita pun melihat ada peningkatan kes di zon-zon yang tertentu. Apakah persiapan yang dapat dilakukan sebaik mungkin? Untuk itu kita bersama dengan Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara, Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Aminuddin Hashim, secara panggilan video untuk berkongsi persediaan NADMA menjelang Aidilfitri. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Terima kasih. Apa khabar kita pagi ni? Baik, Alhamdulillah. Kita pun baru Jumayu sama hari ini. Semarakan Jumaat yang terakhir, Datuk, hari ini. Hari Jumaat yang terakhir ni. Baik, kurang seminggu akan menyambut Aidilfitri dan kita juga ada yang khawatir persiapan terutama di pusat-pusat kuarantin. Bagaimana pula secara holistiknya Datuk dapat kongsikan persediaan di segenap segi untuk memastikan semuanya dapat diuruskan dengan lancar dan sempurna. Silakan, Datuk. Terima kasih. Soalan yang agak relevan sekarang dalam keadaan kita menghadapi peningkatan kes COVID-19 ni. Nah, untuk makluman, kita sebenarnya faham bahawa apabila kita menghadapi musim perayaan ni, mungkin ada banyak kemungkinan ada kes peningkatan lah, peningkatan kes tadi. Untuk itu, NADMA sebagai koordinator kepada
bencana ataupun masalah-masalah yang seperti ini, kita akan menggerakkan rakan-rakan kita di Jawatankuasa Pengurusan Bencana di daerah ataupun di negeri. Maksudnya di sini kita minta mereka semua bersedia. Apa pun akan terjadi, kita hendaklah bersedia. Di sini kita akan meminta responden-responden kita seperti rela, APM, polis, bomber dan sebagainya untuk bersedia. Bila kita cakap ni bukan pasal bencana banjir, bencana apa pun, bencana tanah runtuh sebagainya, tetapi bencana COVID yang mana mereka boleh menyediakan logistik, keperluan logistik untuk pengangkutan dan sebagainya untuk kita mobilas anggota yang berkaitan dengan Jawatankuasa Pengurusan Bencana tadi. Nombor dua, kita sudah pun ada dalam senarai kita kawasan-kawasan yang ataupun bangunan-bangunan ataupun premis-premis yang boleh kita jadikan pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah. Kita tahu yang kes-kes berat akan ke hospital COVID-19, tetapi untuk kes-kes yang berkaitan dengan kategori 1, kategori 2 ataupun kategori 3 yang mana kita boleh rawat di PKRC, Pusat Kuarantin Rawatan COVID-19 berisiko rendah tadi. Kita lebih kurang ada dalam 14,000 katil. Dan pada masa sekarang, kita telah pun menyediakan perkhidmatan ataupun telah dipenuhi sebanyak 6,441 data semalam. Daripada sini, kalaulah ada peningkatan, insya-Allah kita boleh menggunakan PKRC sebagai pusat kuarantin untuk kes-kes yang akan terjadi semasa perayaan nanti. Datuk, maksudnya tak ada masalah dari segi prasarana ataupun... kita bersedia dengan Jawatankuasa Pengurusan Bencana tadi dan juga PKRC untuk kita mobilas. Kita bersedia apabila berlakunya sesuatu kes seperti itu. Dan dari masa ke semasa, Natma ada satu program yang kita namakan program pemerkasaan komuniti untuk mereka sentiasa mendekati rakyat, mengingatkan, menghebahkan berkaitan dengan bahayanya COVID-19. Kita tahu ada kawasan-kawasan yang dah PKP seperti Selangor, Kuala Lumpur dan sebagainya dan kawasan yang PKPP. Tetapi whatever it is, rakan-rakan kita di pasukan komuniti tadi akan terus mendekati mereka, mengingatkan bahawa COVID-19 ini masih ada perjarakan sosial dan sebagainya. Jadi selain daripada pihak kerajaan bersedia untuk menyediakan prasarana perkhidmatan dan sebagainya menghadapi kemungkinan ada peningkatan COVID-19 semasa bercuti ini, kita tak cuti, frontliners tak cuti. Tetapi kita juga memohon meminta rakan-rakan kita ke pimpinan masyarakat dan komuniti dan juga NGO. Kita sudah ada kawasan-kawasan yang telah pun kita hantar NGO untuk mendekati mereka, mengingatkan mereka bahawa mereka perlu berwaspada terhadap COVID-19 ini. Ya, maksudnya kesiapsiagaan itu pada tahap yang maksimum dengan jumlah keanggotaan, pasukan-pasukan sukarelawan dan sebagainya. Juga mungkin dapat Datuk ulas juga dari segi apakah perlu untuk memastikan semua yang bertugas sebagai ketua kampung di imam-imam masjid semuanya memainkan peranan. Walaupun di masjid tertentu kita lihat ada jumlah yang terhad, tapi di kawasan yang tidak lagi ada PKP atau PKPB ini, maksudnya mereka ni perlu digerakkan, diberikan kesedaran sebab kita bimbang seandainya ada kluster baru, perlu wujud kecanaan yang tinggi. Semua kena mainkan peranan. Jadi, ketua-ketua yang unit kecil-kecil inilah yang berperanan untuk menyebarkan maklumat yang tepat kepada masyarakat di bawahnya. Datuk. Okey, ada sikit gangguan teknikal. Terdapat berkomunikasi dengan Dr. Aminuddin Hasim, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, yang mana tadi dijelaskan dengan terang dan padu dari segi kesiapsiagaan yang merangkumi aspek prasarana ataupun fasiliti, kemudian agensi sokongan semuanya tidak bercuti. Frontliners ataupun barisan hadapan semuanya akan terus berwaspada dengan sebarang kemungkinan seandainya berlaku peningkatan di kes tertentu. Semuanya ada
backup plan yang berstrategi untuk membantu mengurangkan kes ini. Jadi dari segi kita dapat perhatikan bantuan khas yang digerakkan, kemudiannya dari segi orang yang bertugas, ya, barisan hadapan yang begitu komited, semuanya pada tahap kesiapsiagaan yang begitu tinggi. Dan kita lihat mana-mana ini bukan hanya untuk bencana seperti banjir ataupun berlaku sebarang gempa bumi, tanah runtuh semuanya, tetapi semua aspek termasuk bencana pandemik COVID-19 ini. Baik, kita akan berehat seketika. Nanti akan kita bincangkan aspek-aspek yang lain pula dari segi infak untuk membantu mereka yang terjejas di luar negara, juga tentang zakat yang menjadi identiti penting dalam gerakan ummah yang harmoni. Sebab sini di MHI kita berehat seketika. Assalamualaikum, saya Aidil Hauda. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Ingat, jaga SOP, jaga diri masing-masing, okey? Ucapan khas ini buat penonton Malaysia hari ini, TV3. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum, nama saya Zaki Amani. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin kepada semua penonton Malaysia hari ini, TV3. Okey, raya-raya juga. Jangan lupa pakai mask, pakai hand sanitizer, and jangan lupa kita kena jaga jarak kita, okey? Hai, Assalamualaikum. Di sini saya nak ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin kepada ahli keluarga saya, terutamanya mama saya. Minta maaf sebab adik tak dapat balik raya tahun ni disebabkan yalah pandemik kan. Semoga semuanya diberikan kesihatan yang baik. Semoga ada rezeki untuk kita bertentang mata, bersalam-salaman, bermaaf-maafan lagi. InsyaAllah. Kami petugas Redicat di PKRC MAEP 2.0 ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin. Tahun ini indah dapat beraya bersama keluarga. Raya kali ini memang berbeza. Tak apalah, kita belum menang. Raya di mana-mana pun kita tetap raya, meraihkan kemenangan sebulan berpuasa. Apa nak risau? Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Patuhi SOP, pegangkan jarak dan kerabas tangan. Kita belum menang, tapi kita pasti akan menang. InsyaAllah. Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Kepada anda yang baru sahaja bersama dengan kami, tak kira sama ada di kaca televisyen ataupun di Facebook Live kami, terima kasih banyak-banyak. Kita nak teruskan. Kali ini perkongsian berkaitan dengan isu pengagihan zakat. Kerana sekarang ni maklumlah dengan bulan Ramadan ini masih lagi dikutip zakat di seluruh negara, dan ada juga beberapa isu yang tular di media sosial membabitkan pengagihan dan bagaimana sebenarnya modus operandinya dalam memastikan bahawa semua yang terpinggir untuk dapat. Kita ingin dapatkan perkembangan ataupun penjelasan berkaitan dengan isu ini daripada Encik Saiful Yazan Mat Yusof secara panggilan telefon sahaja, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Selangor. Assalamualaikum, selamat pagi tuan. Encik Saiful? Ya, saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ya, yang pertama terima kasih kerana sudi bersama kami. Mungkin sebagai permulaannya boleh diterangkan sebab ada persoalan berkaitan dengan kadar pungutan zakat yang berbeza-beza nilainya mengikut nilai beras yang dimakan kan. Mungkin boleh mulakan terlebih dahulu dengan penjelasan tersebut, silakan. Terima kasih Malaysia hari ini, TV3. Di Selangor kita menetapkan kadar minima zakat fitrah ringgit Malaysia RM7, tapi kita galakkan umat Islam untuk membayar zakat mengikut beras yang dimakan. Kerana ini mengikut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menyatakan bahawa seorang sahabat Nabi telah berkata bahawa mereka mengeluarkan zakat fitrah sebanyak 1 gantang Baghdad mengikut apa yang mereka makan. Jadi kita galakkan mereka membayar 14 ataupun 21 jika beras
special tempatan RM7. Jika mereka makan beras putih import, beras perang, beras pulut, beras herba poni dan wangi, RM14. Dan jika mereka makan beras merah, beras Jepun dan beras basmati RM21. Ya. Bagaimana sebenarnya kadar ini ditentukan? Sebab mungkin ada yang makan beras berlainan sepanjang tahun ini. Mungkin boleh terangkan sedikit. Okay, kita galakkan sebab kita mahu semakin ramai yang menaikkan apa yang mereka makan. Jika mereka makan beras yang bercampur-campur, kita galakkan mereka mengikut beras mana yang paling banyak mereka ataupun paling kerap mereka makan. Mereka kerap makan yang beras RM14, mereka bayar kadar RM14. Ya. Kalau beras yang RM21, mereka bayar dengan kadar RM21. Ya, baik. Tuan, juga turut dipaparkan berkaitan dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh zakat, pihak zakat terutamanya. Tapi baru-baru ini juga tular berkaitan dengan, saya kira ini sepanjang tahunlah dalam usaha memerangi perspektif orang ramai berkaitan dengan isu pengagihan zakat. Dan baru-baru ini ada isu berkaitan dengan bantuan dari pihak lain. Kononnya pihak zakat ini mengabaikan. Tapi mungkin difahamkan ada prosedur-prosedur di dalam memberikan bantuan ini. Mungkin dengan kesempatan ini pihak Tuan boleh terangkan berkaitan dengan perkara tersebut? Okey, untuk makluman semua penonton, Lembaga Zakat Selangor menyantuni sekarang ni 65,000 keluarga fakir miskin mualaf di Selangor, yang mana kaedah penentuannya kita melalui hadul kifayah, yang mana hadul kifayah ini ditetapkan mengikut 6 basic need untuk family tersebutlah. Biasanya akan melihat kepada, di Selangor ini hadul kifayah kita ringgit Malaysia 2734. Maknanya jika hadul kifayah untuk 6 isi rumah dengan 6 keperluan utama atau asasi keluarga tersebut, jika pendapatan isi rumah kurang daripada 2734, mereka layak dikategorikan sama ada fakir atau miskin. Yeah. Jadi selalu diviralkan tentang macam mana penentuan. Macam mana penentuan ini, dan kadang-kadang orang bersebut rumah ada kereta tapi kita beri zakat. Yeah. Apabila kita melihat keluarga ini pendapatan isi rumah, ketentukan hadul kifayah, kita akan beri bantuan. Sebab itu adalah kaedah kita menentukan status keluarga tersebut. Dari segi selalu orang menyatakan bahawa bagi dokumen lambat diluluskan dan sebagainya. Betul. Tapi di Selangor, kelulusan kita bergantung kepada permohonan. Antara ada yang kita beri terus bantuan kecemasan. Bermakna cawangan yang 21 ini boleh memberi bantuan antara RM100 hingga RM500 atas kelulusan cawangan tersebut. Yeah. Maknanya bantuan kecemasan diberi terus. Ada juga bantuan-bantuan yang memerlukan penyelidikan. Contohnya macam sewa rumah. Kita perlukan surat persetujuan daripada tuan rumah. Kalau bantuan perubatan atau dialisis, kita perlukan dokumen daripada hospital untuk mengesahkan bil dan sebagainya. Yeah. Jadi ada bantuan yang kita proses hingga 14 hari. Jadi kita cadangkan kepada masyarakat untuk melihat ini bukanlah satu birokrasi untuk menghalang sesiapa untuk mendapat bantuan zakat. Ya, betul. Dan Tuan, kami melaksanakan. kita mungkin nak teruskan penjelasan ini dengan beberapa rujukan kes yang mungkin kami paparkan, kami akan bacakan, dan mungkin kita ingin melihat bagaimana reaksi daripada pihak zakat dalam menyantuni kes-kes begini. Kita ada beberapa contoh. Yang pertama, ini kes pertama berkaitan dengan saya pernah meminta zakat kerana saya ada masalah pendengaran, telinga saya sebelah tidak dengar langsung dan sebelah lagi kurang jelas. Saya juga ada kad OKU dan surat dari doktor tentang masalah telinga saya. Saya sering dibuang kerja kerana masalah pendengaran. Apabila saya meminta dari pihak zakat kerana masalah itu dan ingin mendapatkan alat bantuan pendengaran, mereka berkata hanya telinga sahaja kurang upaya, kaki dan tangan masih ada untuk bekerja. Bagaimana saya mahu bekerja jika sering dibuang kerana masalah pendengaran? Apa yang perlu saya buat? Mungkin pihak zakat ada penjelasan berkaitan dengan isu sebegini, Tuan, sekiranya berlaku. Silakan. Okey, saya tak pasti kes sebenar dalam kes ni. Sebenarnya zakat melihat semua elemen lah. Dalam kes ni mungkin kes yang terpencil, yang kalau perlu kita akan siasat kes inilah. Yeah. Sebenarnya kita melihat semua faktor lah dalam keperluan. Mungkin ada kes tertentu mereka telah mendapat bantuan daripada
pihak-pihak tertentu atau pihak-pihak lain. Ya. Di peringkat zakat sendiri, dalam kes sebegini, kita ada bantuan peralatan hospital. Okey. Ya. Kita ada bantuan perubatan, kita ada bantuan membayar hutang-hutang hospital dari bawah asas gharimin. Yang tahun lepas saja kita membelanjakan 61 juta dalam keperluan ini. Jadi mungkin kes ini kes yang terpencil dan kita mohon dalam kes-kes sebegini untuk memaklumkan kepada kita. Sebab ada kes yang ialah kita dalam 65,000 keluarga yang kita santuni, mungkin ada kes-kes yang betul dan kita tertinggal. Okey, faham. Jadi kita harapkan dalam kes ini untuk maklumkan kita, mungkin ada keciciran di situ. Ya, betul. Dan dari segi penyantunan, kita cuba sebaik mungkin untuk menyantun semua yang memohon kepada lembaga zakat. Okey, Tuan. Ada satu lagi, ini berkaitan dengan kes kedua. Mungkin kita hanya untuk dapatkan penjelasan saja, Tuan. Ini ceritanya, saya seorang ibu tunggal berusia 64 tahun, sudah tidak layak bekerja, tiada pendapatan tetap, mempunyai 4 orang anak, 2 dah kahwin, jadi mereka utamakan keluarga mereka terlebih dahulu. Saya pula perlu sara 2 orang anak lagi yang masih belajar. Pernah beberapa kali minta bantuan zakat tetapi tidak dapat dengan alasan saya ada kereta. Tetapi duit untuk kami anak beranak nak makan, barang dapur tiada dan barang dapur pun kami tiada. Adakah saya tidak layak untuk menerima bantuan? Bagaimana, Tuan? Sekali lagi dalam kes ini, sebenarnya dia berujuk kepada hadu kifayah sebenarnya. Hadu kifayah. Kalau keluarga ini layak untuk kiraan, mereka akan dibantu. Jadi sama ada rumah itu ada kereta, ada motor dan sebagainya, dia ada perkiraannya. Jadi saya rasa dalam kes ni, kita akan lihat semua. Sebab kita banyak kes, bila disebut secara general itu, kita macam kes yang 3 ibu tunggal sebelum ni. Betul. Bila kita siasat, sebenarnya berita tu di-generalisekan kepada publik dan bila kita siasat sebaliknya. Jadi sama juga kes-kes sebegini, jika ada kemuskilan, boleh berhubung dengan penolong ambil karya. Penolong ambil karya kita ada 2,800 di seluruh 2,000 orang di seluruh masjid di Selangor. Rujuk kepada mereka dan mereka akan menyalurkan kepada lembaga zakat Selangor. Ini adalah satu cara bahawa kita nak mendekatkan zakat ini kepada masyarakat dengan adanya penolong ambil karya di seluruh masjid di negeri Selangor. Jadi pergi kepada mereka, kita akan bantu, insya-Allah. Baik, Tuan. Terima kasih banyak di atas penjelasan ini. Ini hanya untuk memberikan informasi kepada orang ramai, terutamanya penonton Malaysia hari ini, dan insya-Allah sebab kita faham ada prosedur dan ada amanah yang perlu dilaksanakan oleh pihak Lembaga Zakat Selangor. Tuan, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, salam Ramadan kita ucapkan juga kepada Encik Saiful Azam Mat Yusof, Ketua Pegawai Salam Eksekutif. Ramadan dan selamat Hari Raya. Ya, selamat Hari Raya. In advance lah ya kita ucapkan. Terima kasih banyak, Tuan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Encik Saiful Azam Mat Yusof, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Selangor, berbicara mengenai isu pengagihan zakat yang baru-baru ini. Biasalah, seperti biasa, bulan Ramadan saja akan ada perincian berkaitan dengan kes-kes begini. Okey, kita nak teruskan. Kali ini berkaitan dengan Peduli Insan. Yang akan mendendangkan lagu juga adalah Mak Fetri Yahya. Silakan. Baiklah, kita berbincang tentang peduli insan yang penting untuk kita memberikan infak sumbangan untuk Ramadan ini. Bukan untuk kita, kerana setiap kali kita bersedekah bukan untuk kita tapi bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita di akhirat nanti. Saya akan bersama dengan ikon peduli insan Malaysia, Muhammad Hazamin. Wakil kumpulan intim sebenarnya yang menjadi ikon kepada peduli insan. Baik, dah berapa kali datang ke MHI ya, dengan semangat yang tinggi. Tak terkira. Ya, untuk berjuang mengkhabarkan tentang infak dan sebagainya. Kali ini apa misi yang dibawa Hazamin? Baik, alhamdulillah kita dah berada di 10 akhir Ramadan ini dan infak Ramadan Syria yang ke-10 ini telah pun berlangsung dengan orang kata dengan jayanya lah. Dan hasil daripada sumbangan anda semua, kita dah berjaya mencapai beberapa target sasaran untuk kita bantu warga di kamp pelarian Syria, sama ada di utara Syria ataupun di Lebanon juga. Jadi apa keperluan? Kalau dulu pernah datang untuk kabarkan tentang keperluan musim sejuk ya, memberikan diperlukan kepada pakaian dan sebagainya. Kali ini apa keperluan selain daripada mungkin Ramadan ini menjadi hala tuju untuk sumbangan? Ya. Baik, seperti yang kita selalu dengar, mereka yang berada di kamp pelarian Syria ini sangat orang kata diuji dengan banyak perkara. Yang pertamanya mangsa peperangan, kehilangan ahli keluarga, terutamanya tonggak keluarga lah, seperti kehilangan bapa, kehilangan ibu. Jadi mereka kekurangan dari segi bahan makanan, terutamanya nak dimasak di dapur.
dan apatah lagi yang mungkin juadah yang disediakan untuk berbuka. Jadi itu target utama kami untuk bulan Ramadan ini, dan kita cuba menyediakan dapur-dapur untuk memasak juadah bagi diagihkan kepada warga Kem Pelarian ini, yang mana kita sasarkan lebih kurang 40,000 ke 50,000 keluarga untuk diberikan juadah berbuka puasa. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah kit makanan ataupun barangan dapur yang kita boleh berikan kepada mereka. Untuk makluman, mereka di sana diuji dengan pelbagai perkara, penempatannya, rumahnya, kebersihannya, penyakitnya, kepenatan dan juga kekurangan untuk tak ada ruang untuk bekerja bagi mereka di sana untuk menyara keluarga mereka. Dan bila kita lihat anak kecil, kita terbaik tentang apa masa depan mereka, sebab tak mahu ada generasi Syria yang buta huruf ya. Jadi apa juga keperluan untuk anak-anak ni? Emosi, sebab bimbang mereka ni tengah membesar, takut nanti sahurnya tak makan apa. Dan juga berbuka pun tak tahu nak makan apa ya. Amat menyedihkan kalau macam kata tak ada makanan untuk bersahur dan berbuka. Jadi keperluan mereka macam mana untuk anak-anak? Betul. Ada di kalangan anak-anak ini yang di temu ramah ataupun yang ditanya, bahkan mereka telah berpuasa sejak dulu lagi. Maknanya bukan bulan Ramadan sahaja berpuasa, tetapi telah berpuasa sejak sebelum itu lagi kerana kekurangan makanan di situ. Jadi dari segi pendidikan juga, sekolah mereka pun orang kata di sana berkemah sendiri. Saya dapat melihat sendiri pada masa saya melawat ke sana, kemah saja dan berlantaikan lumpur ya. Cuma sasaran kita untuk bulan Ramadan ini, kita nak dapatkan lebih kurang 7 dapur untuk memasak dan menyediakan juadah berbuka untuk mereka, dan alhamdulillah setakat ini 7 dapur itu telah pun ada di sana. Saya melawat sendiri salah satu daripada dapurnya di Azaz di utara Syria. Dan di sini mereka akan memasak daripada pagi sehinggalah ke petang mereka akan agihkan di kem-kem pelarian di sana. Dan selain daripada itu juga kit barangan dapur yang disediakan seperti tepung, gula, garam, bahan-bahan masakan yang mereka boleh gunakan untuk mereka memasak di sanalah sepanjang Ramadan ini. Jadi ada perancangan untuk keperluan perubatan, sebab anak-anak yang besar tadi mungkin mereka kekurangan zat tertentu ya. Mungkin tak ada vitamin. Jadi juga mungkin akan ada perancangan untuk ke arah itu supaya mereka ini membesar dengan baik, makanan yang asas, makanan tambahan. Ya, betul. Memang menjadi sasaran ataupun menjadi harapan bagi pihak Peduli Insan sendiri untuk menyediakan apa sahaja keperluan yang diperlukan oleh anak-anak ini. Bahkan bulan Ramadan ini juga salah satu daripada agenda yang kami lakukan ialah kita menyediakan makanan untuk 300 orang anak yatim setiap hari, yang mana di utara Syria kita sediakan kepada mereka. Dan jika ada keperluan dari segi perubatan juga, kita akan cuba untuk dapatkan supaya mereka dapat membesar dengan keadaan yang sihat dan lebih sempurna, insya-Allah. Mungkin pengalaman sendirilah, bagaimana pula dengan ibu-ibu ya, sekalipun dalam diuji dengan kekhawatiran ini ada juga yang hamil ya. Jadi keperluan itu bagaimana? Sebab mereka ni mungkin menu yang berbezalah. Betul. Makanan yang ada di sana, kalau kita tengok, kalau yang bukan yang daripada bantuan itu, makanannya kadang-kadang dari segi kebersihan pun tidak terjaga. Bahkan ada peristiwa di mana ketika saya berada di sana, makanan yang kita makan tengah hari itu terjatuh. Anak-anak ni berebut untuk makan yang dah jatuh, kotor, dah berabuk dan sebagainya. Jadi begitu juga dengan ibu-ibu di sana. Ibu tunggal pun ada kan, ibu yang hamil, yang mengandung dan sebagainya. Mereka memerlukan makanan yang berkhasiat. Dan tujuan ataupun menjadi keutamaan bagi Peduli Insan untuk menyediakan makanan yang sempurna, yang kita katakan boleh kata yang bagus. Dan tukang masak yang kita ambil di dapur-dapur di sana juga adalah tukang masak bekas, tukang masak restoran, hotel yang berpengalaman. Dan ini membuka peluang pekerjaan juga kepada mereka, sebab tukang masak dan petugas-petugas yang nak menyediakan makanan ni juga daripada kem-kem pelarian di sana juga. Jadi selain daripada kita sediakan makanan di dapur-dapur yang ada 7 dapur lebih kurang yang ada di sana, kita menyediakan juga peluang pekerjaan kepada warga di kem pelarian di sana. Bagaimana dengan konsistensi? Sebab kita tak mahu hanya ketika musiman saja, tapi sepanjang tahun. Supaya mereka ini dapat bekal makanan itu sepanjang tahun. Betul. Memang kempen kami berterusan. Sebelum ni kita ada kempen musim sejuk, disambung dengan kempen bulan Ramadan, dan kita akan cuba untuk menyediakan makanan, bekalan makanan terutamanya dari segi kit barangan dapur itu untuk sepanjang tahun. Cuma untuk juadah berbuka iftar tu hanya untuk Ramadan sahajalah. Tetapi untuk kit barangan dapur yang seperti yang saya katakan tadi, barangan untuk mereka memasak tu akan kita cuba supply ataupun kita bekalkan untuk sepanjang tahun pada mereka. Itu dia. Jadi mungkin dapat warkan tentang perincian untuk sumbangan, silakan. Baik, untuk yang paling mudah sekali untuk diakses ialah kepada www.peduliinsan.org.
peduliinsan.org ataupun nombor telefon 013-396-8840. 396-8840. Dan boleh juga ke Facebook dan juga Instagram Peduli Insan. Dan kalau tuan-tuan nak tengok apa hasil kerja yang telah dilakukan di Facebook Peduli Insan, kadang-kadang ada disediakan live juga. Kita ada ambil live ketika pengagihan makanan, ketika berbuka dan juga ketika memasak tu ada juga kita sharekan di situ. Okey, itu dia. Jangan lupa untuk layari www.peduliinsan.org. Betul. Lengkap diberikan itu cara untuk anda menyumbang kempen infak Ramadan Syria 2021. Kita suka tadi tengok ya, makanan yang lengkap, ada protein, ada semuanya sekali untuk anak-anak membesar. Mereka juga membesar dengan baik. Ada ilmu, ada kefahaman sebab tidak mahu mereka ni di pelajaran ini buta huruf. Sebab mereka ni akan menjadi pemimpin masa depan yang terdidik dengan ilmu, kesabaran dan keimanan insya-Allah. Terima kasih kepada Hazamin sama-sama yang ada pengalaman sampai ke Syria untuk melihat penderitaan Syria, dan ini dibawa supaya atas dasar kita membantu sama umat di bulan yang mulia ini. Okey, baik, kita akan berehat seketika, nanti banyak lagi akan kita bincangkan. Ada perkongsian sebagai suri teladan yang baik dan juga sebagai membina jati diri sebagai seorang insan yang berpadu dengan takwa. Sampai sini di Malaysia hari ini. Buat sahabat, rakan dan kenalan yang mengenali kami, dan tak lupa juga kepada warga Rapid Pengarah Johor. Kami dari LLDP Corporation ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Bunga melur mekar berseri, sayang selasih bunga ansana. Amalkan budaya Syawal lestari. Aidilfitri disambut lebih bermakna. Saya Tuan Ibrahim Tuaman, Menteri Alam Sekitar dan Air, merakamkan ucapan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh warga Kasa khususnya dan umat Islam amnya. Marilah sama-sama kita menyambut Hari Raya dengan penuh gembira, ceria, bahagia dalam suasana norma baru PKP yang masih lagi berjalan pada waktu ini. Hai, Assalamualaikum. Saya Sarah Suhairi dan saya nak ucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua penonton Malaysia hari ini, dan teruskan menyokong MHI. Raya-raya juga, SOP jangan lupa, okey? Makan kuih raya slow-slow, nanti tercekik. Susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Zaim bin Muhammad Nur Aldin, Pegawai Maramsi Iskandaria, dan isteri Nur Zaimah binti Osman mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kullu am wa antum bi khair. Kami dari Kanagawa Jepun ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Kami, pelajar Malaysia di Bursa Turki, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. #Stay at home. Pahala berganda-ganda jika kita melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Kita mengambil peluang barakah Ramadan ini dengan berinfak dan berwakaf untuk pembinaan kompleks Masjid Bandar Tasik Kesuma Kombat. Semoga rezeki berganda-ganda banyaknya insya-Allah. Okey, kembali bersama kami di Malaysia hari ini, telah pun dipaparkan berkaitan dengan perincian seterusnya di MHI pada pagi ini, iaitu pembinaan Masjid Bandar Tasik Kesuma ataupun Kombat. Jadi untuk perincian lebih lanjutnya, sekali lagi kita ingin bawakan Profesor Dr. Muhammad Najib, pengerusi Kombat, bersama dengan kita secara panggilan video. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar? Selamat pagi, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Prof sihat? Alhamdulillah sihat adanya. Ya, baik. Mungkin kita boleh mulakan terlebih dahulu dengan penceritaan sejarah bermulanya pembinaan kompleks Masjid Bandar Tasik Kesuma ni ataupun Kombat. Boleh dimulakan, silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada pada tanggal 7/5/2021
21 bersamaan dengan 25 Ramadan 1442. Alhamdulillah kami AJK Pembinaan Masjid Bandar Tasik Kusuma telah merancang untuk nak bina masjid ini 20 tahun yang lalu. Bukan tahun ini, dah 20 tahun yang lalu. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita berusaha sepenuhnya bermula daripada Ramadan tahun lepas kita mulakan untuk kutipan dana wakaf pembinaan Masjid Bandar Tasik Kusuma. Daripada Ramadan tahun lepas, 10 malam terakhir, Alhamdulillah kita dapat capai 400,000 dan hari ini Alhamdulillah kita dah capai kutipan terkini 18,442,635 ringgit dan 75 sen. Sasaran kami adalah 20 juta, artinya ada baki sedikit lagi. Yang inilah peluang terbuka seluas-luasnya untuk penonton budiman. Kempen kami adalah wakaf hadiah teristimewa untuk ibu ayah tersayang. Tanda tuan-tuan sayang kepada ibu bapa tuan-tuan sebagai pengorbanan ibu bapa kepada kita yang tidak terbayar, kan? Memang kita tak boleh nak bayar dah, kan? Betul. Oleh kerana itu kita sebagai anak tanggungjawab kita bersyukur kepada pemberian tarbiyah, didikan yang ibu bapa kita bagi kepada kita, maka kita gunakanlah untuk kita wakaf kepada ibu bapa kita RM1,000 untuk tabung wakaf pembinaan Masjid Bandar Tasik Kusuma. Kita sebagai anak yang saleh dan yang sentiasa berdoa kepada ibu bapa kita, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunlah dosa aku, ampunlah dosa kedua ibu bapa aku dan rahmatilah mereka sebagaimana mereka mendidik aku sewaktu aku kecil. Maka inilah tugas kita nak bina mahligai bersama dengan ibu bapa kita di syurga Allah Subhanahu Wa Taala melalui wakaf pembinaan Masjid Bandar Tasik Kusuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita, man bana lillahi masjidah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bina rumah Allah kerana Allah, siapa yang bina masjid kerana Allah, Allah Taala akan bina mahligai di syurga. Jadi tuan-tuan, peluang yang disediakan kita lebih lagi di bulan Ramadan ini, baki hanya 4 hari, 5 hari lagi tuan-tuan, kan? RM1,000 ini kita boleh depositkan dahulu bulan Ramadan ini. Tanda kita nak adanya komitmen kita dengan Masjid Bandar Tasik Kusuma ni, tuan-tuan boleh buat caruman dahulu, kan? Dengan RM1,000 tu boleh bagi berapa pun tak apa. Boleh bagi RM10 pun dahulu, Alhamdulillah. Tapi jangan lupa bakinya adalah RM990 lagi, kan? Itu tanggungjawab kita sebagai anak untuk kita bagi sumbangan hadiah teristimewa kepada ibu bapa kita. Prof, melihat kepada penerangan dan juga perincian yang dipamerkan tadi, juga ada penerangan secara visualnya. Mungkin ada yang bertanya berkaitan dengan kenapa memerlukan dana sebanyak 20 juta ringgit Malaysia ini, dan mungkin boleh terangkan berkaitan dengan kemudahan yang dicadangkan untuk disiapkan ini? InsyaAllah apabila kita dah capai sasaran kita, insya-Allah tahun ini Ogos 2021 kita akan mulakan projek pembinaan Masjid Bandar Tasik Kusuma, dan insya-Allah Ogos 2023 insya-Allah Masjid Bandar Tasik Kusuma akan siap dibina. Maka ketika itulah tuan-tuan, pahala yang tuan-tuan akan dapat bercurah-curah pahalanya, insya-Allah, kan? Kenapa? Ini saham untuk akhirat. Orang yang bijak adalah orang yang sentiasa memperhatikan apakah bekalan amalannya yang terbaik. Maka tidak ada bekalan amal yang terbaik, mereka melalui dengan bersedekah, berinfak, berwakaf, kan? Kerana inilah saham kita
yang apabila kita meninggal dunia, saham ini, sedekah ini dia akan berterusan mengalir dan mengalir dan mengalir. Alhamdulillah. Yang inilah yang kita nak apabila tuan-tuan berwakaf, tuan-tuan niatlah RM1,000 ni kita berwakaf untuk diri kita. Sahaja aku wakafkan RM1,000 untuk diri aku, keluarga aku, ibu bapa aku dan ibu bapa mertua aku kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kita sama-sama bina masjid di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu tuan-tuan, talian hotline ada. Kan? Boleh telefon terus 03 8605 3673 ataupun talian WhatsApp 012 850 2280 ataupun tuan-tuan tengok kepada website kami www.masjidkesuma.com.my. InsyaAllah. Baik Prof, memang sangat terperinci maklumat yang diberikan berkaitan dengan sumbangan untuk pembinaan Masjid Bandar Tasik Kesuma ataupun Kombat ini. Terima kasih banyak Prof di atas perkongsian ini. InsyaAllah, terima kasih banyak. InsyaAllah mudah-mudahan kita mengharapkan bahawa bakti yang ada ni insyaAllah dalam bulan Ramadan ini kita akan dapat sepenuhnya insyaAllah. Assalamualaikum, jumpa lagi insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Profesor Dr. Muhammad Najib, pengurusi Kombat yang bersama dengan kita, berkongsi berkaitan dengan Masjid Bandar Tasik Kesuma yang dalam perancangan untuk pembinaannya pada tahun 2023. Itu perancangannya. Okey, kita nak teruskan perkongsian tetapi selepas ini teruskan bersama kami. Jangan ke mana. Bagaimana COVID-19 merebak? Situasinya begini. Terdapat 4 watak dalam situasi ini, iaitu Ali, Bob, Chen dan Dewi. Ali telah dijangkiti COVID-19. Ali mudah untuk dikesan kerana menunjukkan gejala jangkitan pernafasan. Ali keluar berjumpa Chen. Mereka bersalaman. Peluang untuk Chen dijangkiti sangat tinggi. Chen juga berpotensi menjangkiti orang lain. Ali dan Chen mudah dikenal pasti melalui pengesanan kontak, dikuarantin dan dirawat. Dalam perjalanan Ali untuk berjumpa Chen, Ali terbatuk ke arah Bob dan berlakunya jangkitan COVID-19 kepada Bob tanpa disedari. Masalah di sini, bagaimana untuk mengesan Bob dan kontak Bob? Bob dan kontaknya tidak sedar yang mereka telah dijangkiti dan berpotensi menyebarkan COVID-19 kepada orang lain walaupun tidak bergejala. Jika Bob dan kontak Bob mula menunjukkan gejala COVID-19 dalam tempoh 14 hari, mereka wajib ke pusat saringan serta mendapatkan rawatan. Rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Dewi pula hanya duduk di rumah membeli barangan keperluan atas talian dan berkomunikasi dengan rakan melalui alat telekomunikasi. Jika Dewi keluar rumah dan tidak mengamalkan langkah-langkah pencegahan, Dewi juga mungkin mendapat jangkitan. Tempoh 14 hari merupakan inkubasi COVID-19. Langkah pencegahan yang boleh diambil adalah kerap cuci tangan dengan sabun dan air atau gunakan hand sanitizer. Jarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain. Hadkan interaksi dengan orang lain, termasuk ahli keluarga atau rakan. Langkah-langkah pencegahan adalah penting untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Okey, masih di halaman ilmu MHI. Ya. Okey, kita teruskan perkongsian kali ini berkaitan dengan sesi perkongsian dari yang menjadi tauladan. Kita nak bawakan sebab sebelum ini namanya memang kerap diperkatakanlah kan. Sebab saya pernah menjadi MC untuk majlis pernikahan beliau. Tapi ketika berurusan saya pun terkejut. Betul ke ni? Sebab dia lupa ke dia orang kaya. Tetapi sangat humble. Kemudian saya pun takut umumnya, tapi akhirnya melihat kepada nilai murni yang dibawa tu memang respect itulah. Ya, okey, jadi kita nak bawakan secara panggilan video bersama dengan kita adalah Hajah Miss Nina untuk berkongsi berkenaan dengan kisah-kisah beliau. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, terima kasih Nina kerana sudi dihubungi pada pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih. Thank you for having me. Alhamdulillah. Okey,
ketika nama Miss Nina begitu melonjak ya, dengan Tita Red Crew semua, dengan lagu kolaborasi dengan penyanyi antarabangsa, dan tiba-tiba nampaknya tak pasti macam mana boleh berlaku turning point yang sangat hebat. Biasanya ada orang yang berubah melakukan penghijrahan, tetapi ada transisinya. Tapi Miss Nina nampaknya macam betul-betul tekad dan betul-betul nak istiqamah. Apa yang berlaku sebenarnya? Miss Nina, dapat kita imbas kembali. Silakan. Masya Allah, apa berlaku ya. So basically, saya punya hijrah ni happened about 7 years ago. The pinnacle of my hijrah ialah bila saya pergi, I went for Hajj pada tahun 2013 sekali dengan Noh, my husband, suami saya, dengan mak saya. Dan daripada Hajj, saya balik, I made an intention, saya punya niat ialah I wanted to balik ke Malaysia a completely different person. Saya memang nak berubah 180 degrees. And I feel saya punya experience dekat Hajj tu memang made me reflect upon what does it mean to be really a Muslim. A Muslim ialah seorang yang sembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala completely 100%. And Hajj is one event that taught me about what it means to be Muslim. Alhamdulillah. Ya. Jadi bagaimana, tadi saya ada berkongsi juga, ada orang yang bertanya, katanya dia sayang sebab kadang-kadang dia nak padam gambar yang cantik kan, seorang lelaki, tapi kita dia nak padam gambar dia buka baju, semua sayang sebab kita ramai likes, kemudian gambar tu cantik kan. Bagaimana seorang perempuan yang ada kemasyhuran, yang ada serba-serbi, tapi ada tekad untuk tinggalkan semua itu, bagaimana? Apa Miss Nina punya kekuatan? Okey, tekad untuk padam semua, untuk berubah, cipta dunia yang baru. Subhanallah. Memang that time pun memang susah jugalah saya nak berubah 100% because balik daripada Hajj, I wore the hijab, tetapi I was still in the industry. But what I thought to myself is, okay, daripada Hajj ni saya balik as Hajjah Sazrina kan? Yeah. So, saya rasa macam tak sesuai sangat if I continue to pakai baju yang, you know, yang seksi, yang very revealing. You know, if I continue to, you know, to be in, you know, on stage menari, saya rasa macam tak sedap hati, you know, because during Hajj I made taubat, I made doa to Allah, ya Allah, I want to be a new person. I nak berubah for you. So bila saya balik tu saya rasa macam okay, this is it. I memang nak tukar. I really want to change kerana Allah Subhanahu Wa Taala. I think the main point is that kita kena always go back to our niat. Kita nak berubah, kita nak berhijrah untuk siapa? Yeah. And the most important thing to be able to istiqamah dalam penghijrahan is kerana Allah Subhanahu Wa Taala. It has to be for Allah, not kerana orang, not because of people, not because of fame, popularity, not because my mother or my father, my parents want me to be hijrah. Tak, it's kerana Allah. If the niat is good, insyaAllah kita akan istiqamah. So I think that is the niat is what helped me change my life for the better. Alhamdulillah. Ya, mungkin kita nak tanyakan soalan yang juga berkaitan dengan cabaran yang dihadapi oleh Miss Nina sendiri sepanjang berdepan dengan perubahan ini. Mungkin ada cabaran-cabaran yang dilalui yang belum diceritakan lagi? Cabaran ya? Masya Allah. So basically adalah cabaran sedikit. Alhamdulillah, so far not so challenging, but definitely daripada social media kita akan dapat a lot of macam negative comments, kita akan dapat orang yang suka bercerita, orang yang suka berfitnah. And benda ni actually is normal for anyone yang is trying to do anything good kan. So benda macam tu Alhamdulillah I am able to kind of macam let go lah, because I know it's not about people, it's about Allah. Yeah. So people can say what they want to say. At the end of the day, it's not going to affect me, because what's important is saya punya relationship dengan Allah Subhanahu Wa Taala, not with people. Of course, if I fix my relationship with Allah, if I strive to please Allah, I strive to earn Allah's love, insyaAllah Allah akan jaga. He will take care of me. He will love me, and in that case, others will love me as well. So kita kena jaga our relationship with Allah. Yeah. Nina, bagaimana nak mengubah circle? Sebab sekeliling juga penting. Kadang-kadang kita bersama dengan orang yang soleh, yang beriman, dia akan memberikan satu motivating factor ataupun vibes yang bagus ya untuk kita berubah dan juga konsisten ataupun istiqamah. Jadi macam mana menukar, mencipta lebih banyak vibes ataupun circle yang baik untuk membina iman dan menambah ilmu dalam bidang agama? Ya.
Masya Allah, Masya Allah. First and foremost is to berdoa banyak kepada Allah SWT. Kita kena start, we have to make doa to Allah. Ya Allah, give me friends who will remind me of Allah, who will bring me closer to Allah SWT. Berdoa is number one. Number two is to make sure yang we have to recognize what is a good friend, what is a bad friend. So kita kena be okay with letting go the people who are toxic, toxic in our lives. Orang yang tak support kita, the ones yang macam okay bila berubah, Nina, kenapa you nak tukar? You tengah on, you're at your peak your career sekarang. Kenapa you nak suddenly sangat extreme sangat nak become so Islamic? So bila kita receive comments macam tu daripada kawan, we know that okay, maybe this is somebody yang kita kena slowly let go lah. And then when we let go anything for the sake of Allah, Allah SWT akan memberi something that is much better. Dia akan give us friends yang will be, subhanallah, the ones yang akan, hold our hands, and take us to together to Jannah, insyaAllah. Kita akan berusaha together. So doa is number one. Number two is to let go of toxic friends. Let go. It's okay. Don't worry about it. Okay, it's Allah gave us the choice to be able to make the decision of who we want to be in our circle of friends, insyaAllah. Ada tak yang menjauhi Nina ketika awal berhijrah? Tadi Nina sebutkan macam, kau ni rugilah, tengah popular, tengah ni. Ataupun macam kata, terlalu ekstrim sangatlah. Ada tak yang menjauhi Nina? Ada. Subhanallah, ada. Ada yang macam, kenapa ni? Are you sure, Nina? Is this really you? So I was like, tak apalah. Next, kan? So ada yang basically make a distance from me. Tapi alhamdulillah sekarang ni saya ada banyak kawan yang love me for the sake of Allah. Alhamdulillah, I feel so grateful. I have friends who selalunya kalau saya feel down, if I feel macam iman saya sangat kurang, I just give them a call and alhamdulillah they help me, remember Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Ya, sebab kita lihat juga beberapa perkembangan di artikel-artikel juga menjadikan, sebab saya kira ini mungkin satu ujian juga buat Nina apabila orang mengangkat sebagai ikon, mengangkat sebagai contoh tauladan berkaitan dengan penghijrahan ini. Bagaimana sebenarnya reaksi awak sendiri apabila membaca perkara-perkara sebegitu? Ataupun Nina tak suka macam orang terlalu glorify kan benda tu. Sebab ini kan that's a very good question because being in the limelight, being a celebrity, selalunya kita akan come across comments yang ada yang haters, ada yang glorify you as an idol. Saya rasa actually I feel macam takut. Saya rasa takut sangat because I am nobody to be idolized. Kalau kita nak idolize somebody, we should idolize Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and we should idolize, people who are, mashallah, during his time, the companions, the mothers of Islam. Because I feel, when we idolize people too much, perhaps maybe there's a lot of expectation. And at the same time, saya rasa macam, ya Allah, betul ke saya macam tu? Betul ke saya baik sangat macam tu? Because all of us, have our own sins, kan? So selalunya bila saya baca these kind of comments, I always say, Ya Allah, please forgive them, forgive the people for what they say about me, because they don't know me, they don't know the real me. Forgive me for what they say about me, what they do not know about me. Ya Allah, make me better. Help me to become better than what they say about me. Ya Allah, and forgive me as well for my shortcomings, because definitely I do not live up to many of the things that people say. And subhanallah, because nobody's perfect, kan? Manusia is not perfect. Only Allah Subhanahu Wa Taala is perfect. So, when I see these comments, saya rasa takut. Saya rasa takut sangat because Allah akan tanya, so, what do you do with these comments? Do you feel good about yourself ke? Are you going to use this to improve yourself to become a better Muslim? So, itulah. Selalunya rasanya takutlah. Selalunya. So, mungkin boleh kongsikan juga perkembangan terbaru Miss Nina sekarang ini, apa yang boleh dikongsikan bersama dengan kami, silakan. Okay, so alhamdulillah, as you know, if you haven't downloaded yet, please Fitri dengan Brother Hanif, please download my new app, Qalbi app. It's a lifestyle app. And in this app, insyaAllah, ada banyak feature macam time solat, kiblat, Quran, doa, ada e-journal,
and many more. So it's free, absolutely free. It's ad-free juga. You can get it on the 2 different platforms. And also, I have a lot of, sekarang ni kan kita ada last few days of Ramadan, last few nights of Ramadan. Kita nak catch Lailatul Qadar. Alhamdulillah, on my platform, I am spreading some awareness about some charity campaigns that is ongoing untuk Ramadan. So for all of you who wants to donate, who wants to give back to community, inshallah, you can check out my charity campaign. For example, for the B40 community untuk supporting their mental wellness therapy, and also for giving makanan to the B40 communities. Please do check them out, inshallah, dekat saya punya IG account. InsyaAllah. Nina tak rindu ke untuk berpuasa di Mekah? Rindu, sangat-sangat rindu, subhanallah. Tapi itulah sekarang ni dengan MCO, dengan COVID situation, it is highly unlikely lah. Tapi insyaAllah kita doakan. Hopefully kita boleh travel soon. Itu dia perkongsian yang indah. Terima kasih Miss Lina, terima kasih. Dan kirim salam kepada Noh. Betul. InsyaAllah, insyaAllah. Thank you, terima kasih. InsyaAllah berjumpa nanti, insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih, bye. Itu dia perkongsian, kan? Inspirasi untuk kita semua di hari Jumaat. Okey, kita nak teruskan perkongsian selepas ini bersama dengan kami. Aina Abdul akan berkongsi berkaitan dengan hari rayanya juga. Jadi teruskan kita di MHI, jangan ke mana-mana. Ala payung, seintan payung, dipandang rendah setahun jagung. Okey, hai, Assalamualaikum semua penonton-penonton Malaysia hari ini. Bunga ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Okey, raya-raya juga, jangan lupa jaga SOP. Terbang, terbang, terbang melayang seorang, jangan biar ku seorang, kalau suka ku boleh ulang. Hai, saya Zain Akas ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada penonton Malaysia hari ini. Bila masa terlena, ku terjaga. Hai, Assalamualaikum. Saya Kucai Mas. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada penonton Malaysia hari ini. Selamat Hari Raya. Hai, kami Alif Sata and the Locals. Kami semua ingin mewakili Alif Sata and the Locals, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Janganlah resah pesanan ayanda, jika cinta dipaksa, oh hancur semua. Assalamualaikum, hai semua, saya Sisi Iman dan Sisi ingin mengucapkan selamat Hari Raya maaf zahir batin kepada semua penonton Malaysia hari ini. Semoga raya kali ini akan mendatangkan kebahagiaan dan juga keberkatan kepada anda semua. InsyaAllah Sisi doakan yang tak dapat pulang beraya tu, InsyaAllah akan ada sinar yang lebih baik di masa hadapan. InsyaAllah kita doakan sama-sama. Bye! Kau bawa hati ini, oh terbang bersamamu. Hai, Assalamualaikum, saya Amir Hassan. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua penonton Malaysia hari ini. Maaf zahir dan batin, tolong patuh SOP, jangan merayau-rayau, kasihanilah mereka di luar sana dan jaga diri. Assalamualaikum semua, saya Lela Sania. Lela nak ucapkan selamat Hari Raya kepada semua penonton MHI. Semoga raya tahun ini lebih better daripada raya tahun lepas. Mentari Syawal menjelma kembali. MHI Istimewa Aidilfitri. Petugas barisan hadapan sama diraih. Menyesuaikan diri beraya dalam norma baharu. Berkongsi kenangan Aidilfitri yang lalu. Kisah gembira, sedih dan pilu. Semoga Syawal kali ini penuh bermakna. Salam sayang buat semua penonton MHI. Hari yang berbahagia. Istimewa buat penonton Malaysia hari ini, TV3. Riangnya gembira di hati, dapat pulang rasa tidak terperi.
dia persembahan Aina Abdul. Biasa kita tengok Aina Abdul kalau menyanyi dia mesti menggunakan semua kekuatan dia. Urat, saraf semua akan dipaksikan untuk mengantarkan vokal yang tinggi. Jarang jumpa Aina nyanyi lagu yang santai-santai macam lagu raya. Tapi lagu ni raya sesuai pun lah. gitu ni. Lagu raya pun menggunakan semua kekuatan vokal. Itulah dia. Okey, sudah panggilan video kita bersama dengan Aina Abdul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Aina, apa khabar, sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Aina, macam mana aktiviti sepanjang Ramadan tahun ini? Ramadan kali ini masih sama macam tahun lepas. Berseorangan juga. And quiet juga. Dia sunyi sepi sebab tak dapat berjumpa dengan family. But aktiviti jalan macam biasa, kerja macam biasa. Itu Aina bersyukur sebab masih boleh bekerja. Aina, kita nak berbicara mengenai lagu Syukur Lebaran yang didendangkan tadi. Aina pun bekerja dari rumah lah ya, maksudnya tadi menyanyi pun dari rumah. Ya, betul. Macam mana penghasilan lagu ni sebenarnya, Aina? Ini single kedua berkaitan dengan Hari Raya kan? Ya, betul. Ini lagu kedua raya yang Aina keluarkan. Lagu pertama adalah Syahdu di Pagi Syawal. Dulu Aina pertaruhkan lagu genre irama Malaysia yang a bit slow. Kali ini Aina challenge diri Aina untuk come out dengan genre irama Malaysia yang lagu joget. Sebenarnya ini my first attempt untuk buat lagu macam ni. Saya masih baru but Aina sangat happy dengan the outcome sebab saya menulis tak seorang diri kali ini. Saya menulis bersama gitaris saya, Ferry Khalid. So, everything went well. Alhamdulillah. Okey, Aina dah memang orang kenal boleh menyanyi dengan baik ya, memang ratu vokal. Jadi, ada tak perancangan untuk Aina lepas ni belajar menari pula ke? Sebab lagu ni nampak macam joget kan? Untuk meningkatkan lagi variasi penampilan Aina macam mana? Semestinya saya sentiasa mencari perkara baru yang Aina Abdul boleh lakukan. Saya sekarang ni macam banyak planning yang saya buat pun untuk projek-projek yang akan datang. So definitely in the future, penonton ataupun peminat saya boleh saksikan saya buat macam-macam benda. Sebab saya sekarang pun tengah mengumpul material untuk release untuk 2022. Saya dah start bekerja dari sekarang dah. Macam mana sepi tak semalam? Macam mana nak jawab tu? Jawab. Sebab Aina, kenapa huruf S begitu dekat dengan hati Aina Abdul? Sumpah, kemudian semalam, sepi, macam mana? Syukur ni. Ya. Semua S. Saya tak tahu kenapa tapi start daripada lagu Shadow. Saya ada satu lagu yang bertajuk Shadow dulu and then Sumpah, semalam, sepi. Benda tu terjadi sebegitu saja. Kadang-kadang saya tak boleh plan apa yang nak berlaku tetapi so far S itu memberi tuah kepada saya. So selepas ni kalau saya nak keluarkan lagu pun saya kena fikir word S juga. Ini pun Syukur Lebaran. Sebelum ni pun Syahdu di Pagi Syawal. Ataupun S itu istimewa, seorang di hati Aina ke macam mana? Tak ada. Tak ada siapa yang istimewa. Saya seorang diri saja. Seorang diri pun S juga. Okey. Aina, menjelang Syawal ni, apa mungkin menu yang memang betul-betul Aina sukalah? Memang itu jadi keperluan dan minat utama. Sebenarnya seorang yang sangat gemarkan ketupat paras, rendang daging. Saya sangat suka dua menu ini tetapi saya tak akanlah memasak. Saya akan membeli saja dan just enjoy my time alone kat rumah and maybe video call family saya di pagi raya. Aina, mungkin boleh berikan ucapan juga kepada peminat-peminat. Yalah, Syawal pun dah bakal menjelma ni dengan Ramadan pun 5 hari terakhir ini. Silakan ambil kesempatan ni. Okey. Kepada semua penonton MHI dan juga peminat-peminat saya di luar sana, Action dan penggemar muzik tanah air, saya nak ucapkan selamat Hari Raya ataupun selamat berpuasa. Kita ada beberapa hari saja lagi. Aina doakan kita semua dapat
lengkapkan ibadah kita semua, sempurnakan apa saja aktiviti yang kita nak lakukan di Ramadan ini dan semoga semua dalam keadaan selamat, selamat sehingga sampai bila-bila. Di pandemik ini, hopefully kita semua dapat sentiasa sihat, insya-Allah. Okey, terima kasih untuk Aina bersama kami di MHI pada pagi ini. Walaupun hanya panggilan video, namun terasa getaran vokal Aina Abdul. Semoga terus sukses untuk Aina. Terima kasih. Jumpa lagi, insya-Allah. Okey, itu dia Aina Abdul sama kita. Betul lah kan? Bila awak cakap tu baru betul semua S tadi dia. Itulah dia. Awak tak ada formula macam tu? Sampai bila? Okey, baik, kita dah berada di penghujung siaran. Terima kasih kerana sudi bersama kami sepanjang siaran pada hari ini. Hari ini hari Jumaat. Kita akan jumpa hari Isnin nanti. Isnin menariknya adalah berkaitan dengan mitos berkenaan strok. Itu dia. Jangan lupa untuk promosi kita boleh ya. Silakan. Jejak Rasul minggu akhir bermula buat suara Jejak Rasul lah. Hari ini, Sabtu dan Ahad di mana Empire Melaka. Wow, itu dia. Berapa juta tontonan? InsyaAllah melebihi 2 juta. Wow, dahsyat. Alhamdulillah. Baik, itu antara program petang ini pukul 6.30 kan? 6.30. Okey, Jumaat, Sabtu, Ahad, Jejak Rasul. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kita akan tinggalkan anda dengan satu video klip dari Faizal Tahir, Zizi Kirana dan juga Darmas. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Mentari Syawal menjelma kembali. MHI Istimewa Aidilfitri. Petugas Barisan Hadapan sama diraih. Menyesuaikan diri beraya dalam norma baharu. Berkongsi kenangan Aidilfitri yang lalu. Kisah gembira, sedih dan pilu. Semoga Syawal kali ini penuh bermakna. Salam sayang buat semua penonton MHI TV3.